perlu tahu dalam tenancy agreement adalah apakah prosedur dia. Macam mana kita nak buat tenancy agreement ni? Cara yang pertama adalah pihak peguam ataupun ejen hartanah kebiasaannya akan mengesahkan maklumat premis sewaan ini terhadap tuan tanah dan penyewa. Jadi ada beberapa perkara yang perlu diambil kira lah untuk proses investigation ataupun pengesahan maklumat. Sebagai contoh, bila tarikh tanda tangan perjanjian sewaan ni, maklumat mengenai hartanah, maklumat tuan rumah, deposit, utility deposit macam mana dan sebagainya. Dan banyak lagi perkara yang perlu diambil kira oleh pihak peguam maupun ejen hartanah sebelum proceed kepada perjanjian sewaan ini. Okey, baik. Selepas itu, selepas dah selesai semua investigation ataupun pengesahan maklumat daripada peguam serta ejen hartanah, maka mereka akan mendraft ataupun buat drafting perjanjian sewaan mengikut terma-terma yang telah dipersetujui antara pihak penyewa serta tuan rumah. Okey, dah settle semua maklumat, drafting, and then perlu diambil kira juga bahawa dari sudut pihak penyewa juga biasanya dia akan membuat bayaran deposit lebih awal ataupun boleh dibuat semasa menandatangani perjanjian sewaan. Dan ia juga bergantung seperti mana yang saya katakan tadi, persetujuan antara kedua-dua belah pihak. Baik, dah selepas selesai drafting, so pihak peguam akan memanggil akan memanggil kedua-dua pihak, sama ada penyewa ataupun tuan tanah, untuk menandatangani perjanjian sewaan. Okey, dan setelah selesai semua, dah selesai sign untuk perjanjian sewaan. Okey, baik. Sebelum saya pergi kepada proses seterusnya, ada juga persoalan yang ditanyakan tentang untuk bayaran sebenarnya. Okey, sebelum tu saya terangkan, pihak penyewa juga perlu mengeluarkan kos bayaran. Kat sini disertakan ada dua jenis bayaran. Yang pertama adalah kos penyediaan kontrak dan yang kedua adalah duty stamp sewaan. Duty stamp sewaan. Sebab sebelum ni kita dah mungkin daripada tim kami dah pernah sentuh lah tentang duty stamp ni sebenarnya. Dan duty stamp sewaan ni jenis macam mana? Okey, kalau ikutkan duty stamp ni, dia akan menjadikan kontrak sewaan ini mempunyai nilai dari sudut undang-undang dan dijadikan bahan bukti di mahkamah sekiranya ada terdapatnya sebarang pertikaian. Okey, dan ada juga yang bertanyakan tentang bagaimana nak mengira duty stamp ni bagi sewaan ni. Untuk formula, saya sarankan untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh sama ada menghubungi pejabat LHDN di cawangan masing-masing untuk bertanyakan tentang apakah formula yang digunakan, ataupun mungkin saya sarankan juga, sebab saya ada juga cek banyak juga artikel ataupun penerangan di dalam internet daripada ejen-ejen hartanah ataupun syarikat-syarikat hartanah tentang bagaimana formula untuk mengira duty stamp bagi sewaan. Okay. Ada juga yang bertanyakan selepas masa sign perjanjian sewaan tu, sebenarnya siapa saksi dia? Ada yang kata, boleh ke kalau saksi daripada orang biasa, makcik-makcik cleaner, pemandu Grab, abang-abang Lala Move ke apa semua, boleh ke? Okey. Okey, saya jelaskan di sini untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua. Bagi saksi, bagi perjanjian sewaan ini, boleh dilantik selain daripada peguam, tetapi dengan syarat. Ada syarat dia. Syarat ni adalah mereka yang dilantik sebagai saksi ni mestilah pihak yang memahami isi kontrak sewaan tersebut. Okey, sebagai contoh, mereka yang terlibat adalah mungkin daripada pihak hakim, notaris publik ataupun pihak-pihak yang lebih arif mengenai perjanjian sewaan tersebut. Okey, baik. Selesai pasal saksi, seterusnya sekiranya setelah selesai menandatangani perjanjian sewaan, maka pihak peguam ataupun ejen hartanah boleh membuat proses untuk mematikan stamp di pejabat LHDN cawangan yang terdekat. Dan saya pernah sebelum ni saya pernah live, saya katakan sebelum ni adalah bayaran dia untuk mematikan stamp adalah sebanyak RM10. Baik. Jadi dah selesai apa semua, dah selesai sign, dah selesai stamping semua. So dokumen perjanjian jual beli tu boleh digunakan secara sah di sisi undang-undang. Dan pada ketika itu juga pihak pemilik boleh menyerahkan kunci premis kepada penyewa berdasarkan persetujuan tarikh yang telah ditetapkan. Ataupun kalau dalam perjanjian sewaan ada tertulis commencement date. Ada juga yang bertanyakan tentang okey, bila dah settle apa semua, so kalau dari sudut kita nak bayar bil utility ataupun bil-bil lain cukai taksiran dan sebagainya, macam mana pula, adakah pihak penyewa ataupun pihak tuan rumah yang bertanggungjawab untuk bayar? Okey, saya jelaskan di sini. Pihak penyewa boleh ataupun sama ada perlu mendaftar
nama sebagai penyewa dalam bil utility, sama ada bil utility air, bil utility TMB, elektrik dan Indah Water, boleh mendaftarkan nama atas nama mereka mengikut persetujuan pemilik premis. Perlu dapatkan konsen ataupun persetujuan daripada kedua-dua belah pihak. Kalau tak dapat persetujuan pihak pemilik premis, dia akan menjadi masalah lah kalau tukar nama tanpa persetujuan. Jadi kebiasaannya kalau ada juga pemilik yang tidak mengarahkan sedemikian, disebabkan pihak penyewa ada membuat pembayaran utility deposit. Okey. Dan ada juga yang bertanya, kalau bagi unit komersial, macam mana dari sudut urusan pelesenan? Okey. Kalau untuk unit komersial, urusan pelesenan premis boleh dipohon pada PBT ataupun pihak berkuasa tempatan ataupun majlis perbandaran setempat. Okey. Baik. Jadi dah selesai apa semua, dah selesai drafting, dah selesai signing ataupun mungkin ada yang nak buat kalau sekiranya perlu untuk buat tekan nama bagi bil utility ataupun deposit, maka dah tertakluk ataupun dah berjalanlah perjanjian jual beli. Jadi boleh melaksanakan terma-terma yang telah dipersetujui. Sebagai contoh, pihak penyewa bila dah sewa tu bertanggungjawab untuk buat pembayaran sewa bulanan kepada pemilik secara terus, dan pembayaran tersebut boleh buat secara direct dan tak perlu melalui sama ada ejen maupun peguam yang membuat perjanjian sewaan tadi.